Saudara-saudari dan kawan-kawan, kali ini saya nak bercakap tentang apa yang telah berlaku pada minggu ini, di mana Iran telah menyerang Israel. Ini berita yang ditunggu-tunggu. Selama 1 minggu, dunia menunggu apakah tindakan Iran setelah kedutaan Iran, konsulat Iran di Damaskus dibom oleh kapal terbang pengebom Israel, di mana 2 orang jeneral terpenting soldadu daripada Iran telah mati terbunuh bersama dengan 16 orang lain tewas apabila jet pejuang Israel mengebom konsulat Iran di Damaskus. Reza Zahedi, Hadi Haji Rahim, jeneral, 2 orang jeneral. Harus diingati bahawa 2 orang ini, syahid 2 orang ini, mereka ini adalah jeneral yang mengepalai apa yang dipanggilkan penjaga revolusi Iran. Mereka memainkan peranan yang begitu penting sekali. Apabila ini berlaku, apabila kedutaan, apabila konsulat Iran ini berlaku, Ali Khamenei, Ayatollah Ali Khamenei telah membuat kenyataan bahawa Iran akan mengambil balas. Tidak boleh tidak, apa yang dilakukan oleh Israel, menyerang kedutaan, menyerang konsulat, mengebom dan membunuh jeneral Iran ini, harus ada perlawanan. Maka pada Sabtu 13/4 malam, waktu tempatan, 300 lebih peluru bertandu drone telah dihantar melalui Iraq, melalui Jordan untuk menghentam Israel. Target-target, sasaran-sasaran yang dikenakan ialah tempat-tempat askar, tempat-tempat militer, tempat-tempat soldadu Israel, dan juga tidak akan mengenai tempat-tempat awam. Sebelum ini, sebelum 13/4, sebelum serangan ini berlaku, Amerika telah memberi amaran. Telah memberitahu pada dunia bahawa Iran akan menyerang. Malah Israel juga telah bersedia. Sekolah-sekolah telah ditutup, tempat-tempat orang ramai telah ditutup. Tapi kita tidak tahu bilakah serangan ini berlaku. Tup-tup pada Sabtu malam, serangan telah berjalan. Di PBB di New York, wakil Iran ke Bangsa-Bangsa Bersatu telah menyatakan bahawa Iran menyerang, mengebom dan meroket Israel atas dasar Piagam Bangsa-Bangsa Bersatu Artikel 51, di mana Israel telah menyerang kedutaan konsulat Iran. Menyerang konsulat dan pejabat kedutaan ini sama maknanya menyerang negeri itu. Sama maknanya Israel telah menyerang Iran. Justru Iran berhak untuk membalas. Ini adalah kenyataan, adalah dasar yang digunakan, kenyataan yang dibuat oleh wakil Iran di Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu. Kita lihat, sebenarnya serangan ke atas konsulat Iran di Damaskus ini adalah umpan atau pancing atau provokasi yang dilakukan oleh Israel. Selama 10-15 tahun ini, Israel telah beberapa kali memancing agar Iran menyerang Israel, dan bila Iran menyerang Israel, maka Amerika akan datang membantu Israel. Niat dan cita-cita Israel ialah untuk memanggil, menjemput dan membawa Amerika masuk untuk menyerang Iran. Ini sama seperti yang telah dilakukan oleh Israel terhadap Saddam Hussein. Israel mahu Amerika menyerang Iran. Ini perancangan yang licik yang telah dilakukan. Kita lihat, ini bukan kali pertama, provokasi ini. Kita ingat dulu pada pada bulan 1 Januari, Qasim Soleimani, seorang jeneral, seorang pemimpin besar soldadu, telah dibunuh. Ini ketika zaman Trump. Ia telah dibunuh di lapangan terbang Baghdad. Kemudian kita lihat bagaimana pengarah pejabat nuklear Iran, Mohsen Fakhrizadeh, telah juga dibunuh. Dan daripada tahun 2010 hingga 2012, 4 orang para saintis Iran telah dibunuh oleh Mossad. Bukan dibunuh di luar, dibunuh di dalam Iran sendiri. Ini adalah provokasi. Jadi perancangan licik ini adalah untuk menjemput, untuk memancing Amerika. Tetapi kali ini, sesudah Iran menyerang Israel, Amerika membuat kenyataan, Biden membuat kenyataan supaya tidak akan melakukan tindak balas. Biden telah membuat satu panggilan telefon kepada Netanyahu.
ia menyatakan bahawa tidak perlu serang balas. Kenapa Biden berlaku demikian? Sebenarnya Biden tidak mahu ada peperangan yang akan merebak dan meluas. Kerana ketika Iran menyerang Israel, Houthi daripada selatan, daripada Yaman juga menyerang. Hezbollah daripada Lebanon juga menyerang. Jadi 3 kawasan serang menyerang telah berlaku, semuanya menyerang kepada Israel. Jadi Biden cuba mengelakkan akan berlakunya perang yang lebih meluas. Dalam masa yang sama, pada bulan 11 ini akan berlaku pemilihan presiden di Amerika. Pilihan raya besar, pilihan raya presiden pada bulan November, bulan 11 2024. Biden dikatakan akan bertanding melawan Trump. Daripada pungutan-pungutan suara, kita diberitahu bahawa Biden makin mengecil, sokongan terhadap Biden makin kecil. Terutama dalam kes Gaza, di mana Biden tidak popular sekali. Justru itu Biden mengambil langkah supaya menghalang Israel daripada membalas kembali serangan Iran. Kita tidak tahu apakah ini kerana kita diberitahu pada ketika ini kabinet Israel sedang membincangkan apakah tindakan yang akan dilakukan. Ketika ini kabinet Israel pecah dua. Ada satu pasukan extreme right, pasukan yang lebih kanan mahu diserang, mahu membalas dan menyerang Iran. Ada satu yang tidak mahu menyerang, yang mengatakan lebih baik kita jangan menyerang, kita buat koalisi supaya kita dapat sokongan. Jadi sekarang ini perdebatan masih berlaku. Ketika saya membuat rakaman ini, keadaan di Timur Tengah masih tegang. Kita tidak tahu apakah Israel akan menyerang, apakah Israel. Jadi apa yang kita lihat ini ialah tindakan Iran ini adalah untuk membalas kelakuan jenayah perang yang telah dilakukan oleh Zionis Israel. Kita lihat bahawa dunia hari ini sedang menunggu Timur Tengah dah digoncang. Dalam masa yang sama, jika sekiranya perang ini merebak, ianya akan mengganggu gugat bukan saja Timur Tengah, malah seluruh dunia. Kerana di situ 30-40% minyak petrol adalah keluaran daripada Timur Tengah. Saudi Arabia, Kuwait, Qatar, Abu Dhabi, ini semua Iran sendiri adalah pengeluar minyak. Dan semuanya akan melalui Teluk Parsi. Dan sini jika perang berlaku, akan berlaku kacau bilau yang maha hebat dan akan mengganggu ekonomi dunia. Justru kita lihat malah di Malaysia sendiri, kerajaan Malaysia sendiri, di mana telah membuat mesyuarat yang luar biasa. Di hujung minggu telah mengadakan mesyuarat kabinet untuk membincangkan. Bukan saja di Malaysia perkara ini dibincangkan. Malah kerajaan-kerajaan di seluruh dunia itu sedang memerhati dengan rapi apakah yang akan dilakukan oleh Israel. Adakah Israel akan membalas? Jika membalas, bagaimana pula balasan Iran? Malah Menteri Pertahanan Iran telah berkata, jika Israel membalas, dia akan melawan kembali dengan lebih berganda-ganda. Kalau dulu hanya mengatakan 300 plus drone dan peluru berpandu, kali ini jika Israel membalas mungkin beribu-ribu. Dalam masa yang sama, senjata tercanggih Iran masih belum keluar. Yang keluar ini senjata canggih tapi tidak tercanggih. It is not the very best. Jadi masih ada lagi. Malah dunia mengetahui bahawa Iran memiliki senjata yang berganda-ganda. Dalam masa yang sama, Israel juga memiliki bom nuklear. Jadi sekarang ini keadaan begitu genting sekali antara negara Israel yang memiliki bom nuklear dan Iran yang mempunyai senjata peluru berpandu yang tercanggih. Kita lihat apa yang berlaku dan kita berharap. Apakah di sini Perang Dunia Ketiga telah bermula? Kita tidak tahu. Kita lihat dan kita tunggu kerana tiap-tiap detik kali ini adalah amat penting. Tiap-tiap saat berubah, tiap-tiap jam berubah, tiap-tiap hari berubah. Saya harap kawan-kawan semua akan terus mengikuti perkembangan seterusnya apa yang akan terjadi. Adakah Israel akan membalas dendam? Akan membalas apa yang telah dilakukan oleh Iran?